Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Okey, Ustaz mengharapkan semua anak-anak dalam keadaan sihat walafiat. Okey, moga-moga kita semua dijauhi daripada wabak penyakit yang kita semua tahu. Kita dah sedia maklum wabak penyakit ni dah setahun lebih dah, daripada 2019, hujung 2019, hujung 2020 sehinggalah 2021 ni. Maksudnya dekat-dekat 2 tahun lah. Okey, walau bagaimanapun kita kena percaya bila apa yang berlaku kepada kita ni adalah semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz sendiri pun tidak terfikir pada tahun 2020 ni berlakunya satu wabak, satu ujian daripada Allah sehinggakan masjid ditutup, sehinggakan pergerakan kita terbatas. Ustaz ingatkan tahun 2020 ni kereta boleh terbang. Rupanya kereta parking kat rumah sahaja. Motor adalah bergerak sikit-sikit. Kereta parking kat rumah. Kebanyakan kereta parking kat rumah. Nak keluar pun tak boleh ramai-ramai. Maksudnya tak boleh nak pergi jauh sangat. Keluar pun mak dengan ayah kita je lah. Okey. Jadi itu semua ujian. Okey, jadi kita bersabarlah dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya. Okey, untuk hari ini kita akan belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk tahun 3. Okey. Mari kita tengok tajuk yang pertama adalah perlantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Okey, di bawah tajuk ini adalah ada satu tajuk kecil iaitu peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey, di mana peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira semata-mata untuk beribadah. Beribadah. Kalau kita nak beribadah pergi mana? Pergi mana agak-agak? Pergi Alamanda? Pergi IOC apa? IOI City Mall? Pergi Giant? Kalau kita pergi masjid. Macam mana nak pergi masjid? Masjid tak buka kan? Beribadah kat mana? Kat rumah. Okey, ibadah ni banyak. Makan pun ibadah, belajar pun ibadah. Ni kita tengah beribadah ni. Kita sekarang tengah beribadah kepada Allah. Belajar ibadah, makan ibadah, banyak beribadah. Tapi Nabi ni dia pergi ke Gua Hira. Di Gua Hira tu dia sunyi. Dia sunyi. Sebab tu kalau anak-anak pernah dengar perkataan khalwat, khalwat ni sunyi. Khalwat ni ada istilah kepada Nabi Muhammad kita. Nabi berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira. Kalau dengar pada manusia ni, khalwat ni maksudnya lelaki dengan perempuan lah. Tapi Nabi pun berkhalwat di dalam Gua Hira bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya Nabi Muhammad pergi beribadah di Gua Hira.
Okey, ketika berada di sana, Nabi Muhammad seringkali bermimpi. Nabi Muhammad seringkali bermimpi dan dapat melihat alam ini bercahaya seperti cahaya pada waktu subuh. Nabi Muhammad banyak kali bermimpi. Dia bermimpi dan dapat melihat alam ini bercahaya. Bercahaya, mana bersinar-sinar seperti pada waktu subuh. Cahaya pada waktu subuh. Cerahlah maksudnya. Okey. Tepat pada hari Isnin 17 Ramadan tahun ke-40. Okey. Pada hari Isnin 17 Ramadan tahun ke-40, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan 6 Ogos tahun 610 Masihi. Lama tak anak-anak? Lama tak? Sekarang ni 2021. 2021 Masihi. Anak-anak jangan tertukar pula. Hijrah 1400 apa sekarang ni? 1400 lebih dah. 440 lebih dah. Jadi dulu 610, sekarang ni 2021. Allah, lamanya. Maka turunlah wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Masya-Allah. Malaikat Jibril ni datang jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi kerana siapa? Kerana Allah. Kerana Allah. Malaikat ni dia tak buat sesuka hati. Malaikat bekerja kerana Allah Ta'ala. Sama juga kalau kita bekerja kerana Allah Ta'ala, kita akan mendapat pahala. Jangan kita kerja kerana manusia. Kalau kita kerja kerana manusia, tak dapat apa-apa. Dapat pujian ajalah. Kita bukan nak pujian, kita nak pahala. Kita nak berkat. Tu yang penting dalam kehidupan kita. Okey, malaikat Jibril memberi salam. Malaikat Jibril alaihissalam ni memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluknya sehingga baginda berasa lemas dan sukar untuk bernafas. Malaikat datang, malaikat Jibril datang kepada Nabi, beri salam dan memeluk. Kalau kita lah, contoh ustaz datang dekat awak, bagi salam, tiba-tiba peluk. Rasa pelik kan? Rasa rimas kan? Rasa pelik, rimas, takut. Tiba-tiba apa ustaz ni? Contoh macam tu lah. Malaikat Jibril melepaskan pelukan. Okey. Malaikat Jibril tadi pun melepaskan pelukan kerana Nabi berasa lemas. Nabi rasa sukar untuk bernafas. Bila lepaskan pelukan, seraya berkata, terus malaikat Jibril pun berkata, Iqra. Iqra. Malaikat Jibril berkata. Baginda pun menjawab, Ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Ma'ana. Saya ni tak tahu nak baca. Maksud gitulah. Saya tak tahu nak baca. Aku tak tahu nak baca. Macam mana aku nak baca? Baginda pun menjawab, Ma'ana biqari'in. Malaikat Jibril terus memeluk baginda lagi. Begitulah diulang pelukannya sehingga 3 kali. Berapa kali malaikat Jibril memeluk Nabi? Siapa boleh jawab? 2, 3, 6. Okey, pertama malaikat peluk. Lepas tu malaikat lepas. Malaikat suruh baca Iqra. Malaikat kata Iqra. Lepas tu Nabi kata Ma'ana biqari'in. Nabi kata, aku ni tak tahu nak baca, tak reti nak baca.
macam mana aku nak baca? Malaikat Jibril meluk baginda lagi. Dan macam itulah untuk 3 kali malaikat Jibril memeluk Nabi. Okey. Apabila malaikat Jibril alaihissalam melepaskan pelukan untuk kali ketiga, malaikat Jibril pun membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya. Ia merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat itu ialah, okey, mari kita baca sama-sama. Ustaz baca, anak-anak boleh ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Okey, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey. Malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey. Apa yang dimaksudkan ayat 1 hingga 5? Okey, mari kita tengok ertinya. Okey. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha memuliakan, yang mengajar, yakni siapa? Manusia, dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Okey, saya ulang sekali. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha memuliakan, yang mengajar, yakni manusia, dengan perantaraan qalam. Qalam ni tulisan Allah lah. Apa yang Allah tulis, Allah bagi pada manusia. Allah melalui malaikat Jibril tadi. Okey, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Okey, bila malaikat Jibril baca tadi, okey, sebaik sahaja malaikat Jibril alaihissalam berlalu, baginda pun segera pulang ke rumahnya. Dalam keadaan takut. Takut tahu, tiba-tiba datang malaikat. Tahulah, bukannya kecil malaikat ni. Malaikat ni besar. Kalau awak pernah dengar cerita Ustaz Affan dulu. Ustaz Affan pula dah silap. Ustaz Yasir. Ustaz Yasir Atikur Rahman. Ustaz Yasir ni hebat lah, bab sirah. Dia sangat hebat lah. Dia cerita malaikat Jibril ni mempunyai sayap yang besar. Sayap yang sangat besar. Sayap pun dah besar. Masya Allah, sayap dia besar. Okey, bila yang besar, kita terkejut lah. Bukan nak kata malaikat je. Kalau kita tengok lori yang besar tu datang pada kita macam nak langgar kita pun, kita rasa takut dah kan. Mestilah kan. Ni malaikat dengan muka yang bengisnya, Masya Allah, takut. Lalu sejak turunnya wahyu tersebut, baginda telah dilantik sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rasminya. Okey. Jadi untuk hari ini
Okey, Ustaz mengharapkan anak-anak boleh ambil beberapa isi penting kat sini. Apa yang Ustaz ceritakan tadi, semoga anak-anak boleh ambil beberapa isi penting. Yang pertama sekali, Ustaz nak anak-anak tahu di manakah Nabi pergi beribadah, di mana? Di Gua Hira. Bila Nabi berada kat sana, Nabi bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi melihat alam ini bercahaya. Alam ni maksudnya dunia lah. Dunia ni. Alam ni, cerah je. Bercahaya, bersinar-sinar. Seperti cahaya pada waktu subuh. Dan pada bilakah? Pada bilakah Nabi menerima wahyu yang pertama? Okey, pada 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos tahun 610 Masihi. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril daripada Allah. Allah utuskan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ni adalah ketua para malaikat. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Seperti mana yang kita belajar, nama malaikat tu ada 10 kan. Malaikat ni banyak, beribu-ribu malaikat, tapi yang kita wajib ketahui 10 sahaja. Seperti mana yang kita pernah nyanyi, mari mengenal 10 malaikat. Nanti nyanyi sendirilah. Ustaz tak pandai sangat nak menyanyi ni. Suara pun macam katak panggil hujan. Alhamdulillah, tak apa. Itu semua kurniaan Allah kepada kita. Okey. Seterusnya, ayat surah apa yang Nabi terima? Surah apa yang Nabi terima? Bila malaikat datang kepada Nabi, malaikat buat apa? Itu isi-isi lah, isi-isi penting yang kita kena tahu. Barulah bila orang tanya, malaikat apa yang datang jumpa Nabi, kita mesti boleh jawab kan. Kita kena jawab dengan betul lah, sebab kita belajar ni. Ada beberapa perkara je. Ayat 1 hingga ke berapa, Nabi cakap apa. Bila malaikat suruh baca, Nabi cakap apa? Ma'ana biqari'in. Nabi cakap, aku ni tak tahu nak baca. Macam tu lah. Itu ma'ana tu bahasa Arab lah. Nabi tak cakap bahasa Terengganu. Nabi tak cakap bahasa Kelantan. Nabi tak cakap KL. Nabi cakap bahasa Arab. Tapi kalau kita terjemahan, macam tu lah, aku tak tahu nak baca. Okey, untuk seterusnya. Okey, untuk latihan hari ni, Ustaz nak latihan 1. Ustaz nak anak-anak semua, okey, dia kata apa tu? Tuliskan semula perkataan di bawah, kemudian bariskan. Okey. Kotak 1, 2, 3 ni. Kotak 1, 2, 3 ni, Ustaz nak tulis. Contoh pertama, Iqra. Iqra, Iqra, Iqra. Lepas tu bariskan. Tengok kat sini. Iqra, baris macam mana. Okey, tengok kat situ. Lepas tu khalaq, kat mana baris dia. Tengok khalaq, kat mana baris dia. Okey, seterusnya al-insan. 3 kotak tu tulis. Seterusnya buat baris saya. Okey, dan yang keempat alaq. Sama juga alaq. Dan yang kelima bil qalam. Okey. Jadi untuk latihan hari ini 1, 2, 3, 4, 5 saja. Awak tulis balik dan tulis
baris dia. Awak letak baris dia. Okey. Okey, untuk latihan 2 tak payah buat. Okey, latihan 1 saja. Okey, sambil awak tulis, awak boleh menghafal sekali surah Al-Alaq ni. Okey, ayat 1 hingga 5. Okey, moga-moga apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk semua. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat pahala. Kita beribadah ni. Beribadah di alam maya ni, mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berganda-ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum Ustaz akhiri pelajaran untuk hari ini, okey, sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada bala bencana, daripada azab api neraka terutamanya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.